Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Malam ini kita akan menyambung kisah ataupun cerita tentang pelantikan Khalifah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik dalam situasi yang sangat getir, berhadapan dengan kegawatan-kegawatan di penghujung kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di awal pemerintahannya. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berhadapan dengan isu yang sangat besar, iaitu riddah, kemurtadan yang sedang melanda semenanjung Arab yang tinggal Makkah, Madinah, Taif dan beberapa suku dan kawasan di sekitar Taif. Itu sahaja yang tinggal, yang menunjukkan kesetiaannya bersama dengan Khalifah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kabilah-kabilah lain, suku-suku bangsa Arab yang berada di semenanjung Arab, mula menunjukkan kedegilan, kesombongan, bahkan mereka murtad, berpaling daripada arahan-arahan agama Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berhadapan dengan pandangan-pandangan yang berbeza daripada para sahabat tentang sikap dan pendiriannya untuk meneruskan dan melangsungkan ekspedisi ataupun angkatan tentera yang pernah dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung usianya, iaitu tentera Usamah menuju ke Balqa untuk berhadapan dengan Rom dan bangsa Arab yang ada di sekitarnya, yang menjadi sekutu kepada semenanjung, yang menjadi sekutu kepada kuasa besar dunia Rom ketika itu. Walaupun demikian, Abu Bakar As-Siddiq dengan ketegasannya telah membuat satu keputusan bahawa tentera Usamah ini mesti diteruskan. Kerana inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tujuan tentera ini dibentuk untuk dihantar ke Balqa berhadapan dengan tentera Rom. Tujuan besar inilah yang dirasai juga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehinggalah Abu Bakar berkata, "Wallazi nafsi biyadih, la antamila alayya al-Arab, ahabbu ilayya min an adhbasa wa awqifa jaishan ba'asahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi jiwaku di dalam genggaman dan kekuasaan Allah, benar-benarlah jika seluruh orang-orang Arab yang sedang menentang, murtad dan enggan keluar zakat ini cenderung untuk memerangiku dan menghancuriku, ahabbu, aku lebih sukai, ilayya, buatku, daripada aku menyekat dan menghentikan tentera yang pernah dibina dan hendak dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar, "Imdi ya Usamah fi jayshika alladhi umirta bih,
Bergeraklah wahai Usamah, maju sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Berperanglah engkau ke mana tempat yang dituju, yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Palestin, menghampiri Palestin, berhadapan dengan tentera-tentera Mu'tah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala cukup buat kami untuk berada bersama-sama di belakangmu mendokong angkatan tentera ini. Usamah pun mula menyiapkan tenteranya. Abu Bakar As-Siddiq pun keluar ke Jurf, iaitu tempat perkampungan berhimpunnya angkatan tentera Usamah, untuk memberikan ucapan semangat perasmian dan pelancarannya dan memberi nasihat kepada mereka. Dalam menuju bersama-sama meraihkan angkatan tentera yang dipimpin oleh Usamah. Wasara ilaihim Abu Bakrin masyian. Abu Bakar berjalan kaki menuju ke arah kumpulan tentera Usamah. Bainama kana Usamah bin Zaid, ketika itu Usamah bin Zaid yang menjadi pemimpin tentera menunggang kudanya dalam keadaan umurnya belum lagi sampai 20 tahun. Sayyidina Abu Bakar, khalifah, sahabat Nabi, orang tua yang banyak pengalamannya, awal masuk Islam, berjalan kaki meraihkan tentera yang dipimpin oleh Usamah yang sedang menunggang kuda, umurnya anak muda yang belum dilihat matang, mentah, belum lagi cukup 20 tahun. Falam yajidaha Usamatu munasabatan. Maka bila suasana begitu, Usamah merasakan tidak munasabah suasana macam ini. Idh kaifa yarkabu huwa, ketika mana dia menunggang kuda, bainama khalifatul muslimin Abu Bakrin yamshi, ketika mana khalifah, pemimpin yang paling agung ketika itu, berjalan kaki. Faqala Usamah li Abi Bakr, Usamah terus berkata kepada Abu Bakar, imma an tarkab wa imma an tamshi. Sama ada engkau menunggang kuda, wa imma an amshi, ataupun aku turun daripada kuda ini, aku berjalan bersama-sama denganmu. Abu Bakar terus menjawab kepada Usamah, wallahi, demi Allah, la arkab wala tansil. Jangan, demi Allah, aku tidak akan menunggang kuda dan engkau jangan turun daripada kuda itu. Wa madza alayya law ghabbartu qadamayya fi sabilillahi sa'atan. Apakah tidak perlu ke atasku kalaulah aku mengotori kaki-kakiku dengan debu pada jalan Allah seketika? Apakah tidak wajar bagiku untuk aku mengotori kaki-kakiku ini dengan debu-debu pada jalan Allah? Buat seketika, biarlah aku berjalan, kerana aku hanya mengiringimu agar kakiku juga dikotori dengan debu-debu pada jalan Allah. Itu penegasan Abu Bakar As-Siddiq. Dan tak kala Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, salah seorang tentera yang berada dalam kumpulan angkatan tentera Usamah. Abu Bakar ada. Usamah memimpin angkatan tentera. Di belakangnya ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang besar, termasuk Sayyidina Umar. Wa kana Abu Bakrin bihajatin ila Umar fi tasyir umuril muslimin. Tetapi ketika itu Sayyidina Abu Bakar sangat memerlukan Sayyidina Umar di dalam mengurus urusan-urusan umat Islam dalam negara. Faqad ista'zana Abu Bakr
Abu Bakar meminta izin daripada Usamah fi an yubqiya Umar indah, agar mengekalkan dan membiarkan Sayyidina Umar kekal bersama dengannya. Faqala lahu, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Usamah, in ra'aita, ya Allah, kita tengok bagaimana tawaduknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia khalifah, dia boleh harah aja. Dia boleh harah aja. Tetapi bukan sahaja memiliki sifat sebagai seorang pemimpin, tetapi juga memiliki sifat menghormati orang lain. Ini besar. Pemimpin, dia pemimpin, tetapi dia juga mesti memiliki sifat menghormati orang lain, walaupun orang lain itu muda, mentah baginya. Ini jarang. Kadang-kadang bila dah tua, besar, menjadi pemimpin hebat, tengok orang muda, kamu tak tahu kala pun. Tidak, Abu Bakar menunjukkan sifatnya yang hebat. Walaupun dia ada kuasa untuk membuat pengarahan, Abu Bakar tetap berkata dengan, in ra'aita an tubqiya Umar indi fil Madinah. Jika engkau berpendapat sesuai agar Sayyidina Umar dibiarkan kekal di Madinah bersama denganku. Fawafaqa Usamah fi dzalik. Usamah bersetuju dengan permintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Usamah pun tidak degil dan Usamah pun faham, bertolak ansur sifat tawaduk daripada orang tua dan sikap orang muda yang walaupun dah ada kelebihan orang sanjung dia, tetapi sikap menghormati orang-orang tua. Wasara Usamah bin Zaid fi jaisyih. Usamah pun berjalanlah bersama dengan tenteranya hatta wasala tukhuma Balqa, sehingga sampai di sempadan negeri Balqa. Junub bilad Syam, di sebahagian selatan negara Syam. Wa arara 'ala al-Arab hunak, dia mula memberikan satu tekanan kepada orang Arab di sana. Wa a'wani Rum wa umalaihim, sekutu-sekutu Rom dan tali barut Rom. Wa ghaba Usamah bi syaizihi 60 yauman. Usamah berada bersama dengan tenteranya di situ dalam lingkungan 60 hari. Summa adul Madinah. Kemudian akhirnya kelihatan tentera-tentera Rom tidak datang, tidak mara, tidak berlakunya peperangan. Dia pulang ke Madinah. Hanya berhadapan dengan tentera-tentera biasa sahaja. Tidak berhadapan dengan tentera yang terlalu besar. Tentera-tentera Rom yang ada di situ, di kalangan orang-orang Arab. Usamah berhadapanlah dengan sekutu-sekutunya, dengan tali barut Rom yang ada di Balqa ketika itu. Usamah menang, ghanimin, pulang dalam keadaan membawa harta rampasan perang, salimina mansurin, selamat dan dikurniakan kemenangan oleh Allah. Apa dia hikmat Usamah, tentera Usamah bin Zaid dilangsungkan dan diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa kanatil hikmah, kata pengarang ini, adalah hikmah apa yang menjadi pendirian Abu Bakar As-Siddiq dalam melangsungkan dan meneruskan ekspedisi tentera Usamah bin Zaid ini, dan tidak mengungkai, tidak membiarkan ataupun tidak melangsungkan panji yang pernah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah memperjelaskan hikmah ini, haitsu qala, bila mana dia berkata, wallahi alladhi la ilaha illahu laula anna Abu Bakrin qad istukhrifa lamma ubidallah wa aqsama ala dhalik 3 marrat. Kata Abu Hurairah, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan dia, kalaulah tidak Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, nescaya Allah Ta'ala tidak akan disembah ketika itu. Kelihatan
manusia ini ataupun kabilah-kabilah Arab sedang menuju untuk menerkam kerajaan Islam Madinah. Kalaulah tidak diambil sikap sebagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq, nescaya Abu Bakar, nescaya Madinah, negeri-negeri Islam akan ditekan, dihancurkan. Dan aku bersumpah yang demikian itu atas nama Allah, kata Abu. Aku bersumpah, inilah dia kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Faqila lahu limadha ya Abu Bakar. Bila ditanya kepada Abu Hurairah, apa dia? Kerana apa? Pilihan Abu Bakar ini dilihat paling tepat. Kenapa? Faqal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah wajjah Usamah bin Zaid ila Syam, telah mengarahkan dan menghadapkan Usamah bin Zaid menuju ke Syam. Falamma nazala bidhi khashab, tak kala dia sampai di suatu tempat dhi khashab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Irtaddatil arabu haulal Madinah, orang Arab mula murtad. Sebahagian besar orang Arab ketika itu murtad yang berada di sekeliling Madinah. Sahabat-sahabat Nabi berhimpun bertemu dengan Abu Bakar, berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, rudda jaisha Usamah, minta tentera Usamah pulang, hentikan ekspedisi ini. Kaifat wajjihuhum ila Rum, bagaimana engkau nak mengarahkan mereka berhadapan dengan kuasa besar dunia Rom. Waqad taddal Arab, sedangkan bangsa Arab ramai yang sudah menjadi murtad. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, wallahi alladhi la ilaha illa ghair, demi Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Law jarratil kilab arjula azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau anjing-anjing membahang kaki-kaki isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, aku tidak akan mengarahkan agar tentera yang dipimpin oleh Usamah, yang diarahkan oleh Nabi ini pulang. Wala halaltu liwa'an aqadahu Rasulullah, aku tidak akan mengungkaikan simpulan panji yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terus Usamah bergerak menuju ke Syam. Saru kullama, mereka mula berjalan, tak kala mereka melalui kabilah-kabilah negara Arab. Qala afraduha, bila tentera Usamah ini menuju ke Syam, suku-suku Arab yang ada di sekitar negara Arab mula bercakap. Qala afraduha, orang-orang Badawi, suku-suku bangsa Arab mula bercakap, laula anna al-mu'minina aqya bil Madinah lamma kharaja min indihim hadzal jash. Kalaulah tidak orang-orang mukmin ini kuat di Madinah, kalaulah tidak sesungguhnya memang orang-orang mukmin ini kuat di Madinah, kalau tidak kuat, nescaya tidak akan keluar tentera ini dari sisi Madinah. Ini saraf propaganda yang difikir oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mula dibaca, mula dilihat oleh suku-suku Arab. Kalau tentera Usamah ini keluar, menandakan bahawa umat Islam dan tentera Madinah ini kuat. Kalau lemah, mereka tidak akan biarkan keluar, menunjukkan bahawa tentera Madinah ni kuat. Mulalah suku bangsa Arab yang murtad, yang mahu memberontak, yang mahu keluar daripada kerajaan Islam, mula rasa gerun, mula rasa takut, mula rasa lemah. Wa khafat tilkal qabail, kabilah-kabilah itu mula rasa takut. Wa takhallat an muwajahatil muslimin fil Madinah, mereka mula rasa nak mengosongkan diri untuk berhadapan dengan orang Islam di Madinah. Wahada fadlus sabat, inilah dia kelebihan tetap teguhnya Abu Bakar di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Okey, selesai. Dan baru kita nampak dan kita lihat hebatnya Abu Bakar As-Siddiq
Yang kedua, inilah dia berkat bila mengikut manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah kegawatan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq yang keempat ialah enggangnya sebahagian di kalangan suku-suku kabilah Arab untuk membayar zakat. Dan mereka mula membentangkan kepada Nabi tawaran-tawaran mereka kepada Abu Bakar. Wa musawamatihim lahu, dan kesediaan mereka untuk berunding dengan Abu Bakar As-Siddiq. Faqad kana mawqifu Abu Bakrin minha intilaqan min thabatihi 'alal haqq. Sesungguhnya pendirian Abu Bakar As-Siddiq terhadap semua tawaran dan rundingan ini bertolak daripada keteguhan pendapatnya atas kebenaran, wa harsihi 'ala 'adami tanazul, dan kesungguhannya untuk tidak akan bertolak ansur an juz'i minhu, daripada satu juzuk pun pendirian ini, wa adamil musawamah alaihi, tidak bersedia untuk berunding dengan mereka, awil mudahanah fi, ataupun berlembut dengan mereka, mahma kana zarfu sa'bu alladhi yu'ishu, meskipun situasi yang sangat gawat, yang getir, yang terpaksa dilalui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Muhammad bin Ishaq menceritakan kabilah-kabilah Arab murtad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, melainkan yang tinggalnya penduduk dua masjid, Makkah, Madinah dan Taif. Murtad golongan Asad Ghatfan yang dipimpin oleh Tulaihah ibnu Khuwailid al-Asadi. Murtad Kindah yang dipimpin oleh Ash'ath bin Qais al-Kindi. Murtad orang-orang Yaman yang dipimpin oleh Aswad al-Anasi. Murtad kabilah Rabi'ah yang dipimpin oleh Ma'rud bin Nu'man. Murtad kabilah Hanifah, dan ini kabilah yang paling besar, yang dapat mengumpulkan tenteranya seramai 40,000, yang dipimpin oleh Musailamah ibnu Habib al-Kadzab. Wartaddat Sulaim yang dipimpin oleh Faja'ah bin Abdul Yali. Wartaddab Tamim yang dipimpin oleh Suja' bintu Haris. Ini yang disebut oleh Ibnu Ishaq. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin menceritakan Asad dan Ghatfan dan Ta'i berhimpun di bawah kepimpinan Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Mereka telah menghantar beberapa orang utusan ke Madinah Al-Munawwarah untuk berunding dengan Abu Bakar dan pemimpin Islam yang ada di Madinah, supaya memberi peluang kepada mereka tidak perlu membayar zakat. Waqalu, mereka berkata, ammas salah fanuqimuha wa nusalliha. Adapun sembahyang kami mendirikannya, kami bersembahyang. Wa ammaz zakah fala nadfa'uha. Adapun zakat kami tidak bersedia untuk membayarnya. Li'annaha jizyah, kerana dia adalah cukai. Wa qad kunna nadfa' az-zakah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah membayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata, tak kala Nabi mati, la nadfa'uha li ahadin ba'dah, kami tidak akan bayar zakat ini kepada sesiapa pun selepasnya. Wa kathura mani'uz zakah min al-qabail al-arabiyyah. Kabilah-kabilah Arab ramai mula enggan untuk mengeluarkan zakat mereka. Wahtajja haula al-mani'un, golongan yang enggan keluar zakat ini berhujjah dengan firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Mereka hujah ayat Quran juga. Ambillah daripada harta mereka sebagai sedekah yang boleh membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Waqalu, mereka terus menjawab, terus berkata kepada Abu Bakar, kami tidak akan membayar zakat kami, melainkan kepada liman salatuhu sakanul lana, bagi sesiapa yang sembahyangnya buat ketenangan untuk kami. Wahuwa Rasulullah, iaitu Rasulullah. Kami nak bayar zakat pada Nabi, kerana Nabi ini sembahyang dia boleh memberi ketenangan kepada kami dalam ayat ni. Adapun orang lain tak ada.
Falamma mat, tak kala Nabi mati, la nadfa'uha li ahadin ba'dah. Kami tidak akan bayar zakat lagi. Akhirnya salah seorang di kalangan mereka mula melahirkan nasyidnya, ucapannya, syairnya. Wa ansyada munsyiduhum qailan ata'na Rasulullahi ma kana bainana faya la'ibadillahi ma li Abi Bakrin ayurithuna bakran idza mata ba'dahu wa tilka la'umurullahi qasimatu zuhr. Allah pandai juga dia. Mulalah mereka mengeluarkan ungkapan yang indah bagi memperkukuhkan pandangan mereka untuk enggan mengeluarkan zakat kepada kerajaan Islam. Waqad dhahaba ba'du sahabah, setengah di kalangan sahabat mula pergi, mula berpendapat melihat tentang golongan yang besar, kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Madinah ini besar, jumlahnya ramai. Mula ada sebahagian ulama kata mulayanah, kita mesti bersikap lembut dulu dengan orang-orang yang enggan keluar zakat ini. Dan kita terima sembahyang mereka. Biar dia nak sembahyang, kita sembahyang. Zakat biar. Tak apalah, dia tak mau bayar zakat pun tak apalah. Macam itulah. Wassukut an man'ihim zakat. Senyaplah. Kita diam dulu daripada keengganan mereka. Keengganan mereka untuk tidak membayar zakat. Faswayu'addunaha ba'da zalik. Mereka akan membayar zakat selepas ini. Indama yataqawwal iman fi qulubihim. Ketika iman hati mereka sudah kuat iman, mereka akan bayar juga. Tak apalah nak buat macam mana. Iman mereka tidak kuat, iman mereka lemah. Baru lagi Nabi wafat. Jadi kita bagilah sikap berlembutlah dengan mereka. Ada di kalangan para sahabat. Sehingga ada di kalangan para sahabat merayu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga kegawatan yang terpaksa dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan. Bila ada di kalangan rakan-rakan kita membawa pandangan untuk berlembut. Macam mana kita nak menjinakkan pandangan orang lain supaya menerima pandangan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, adakah orang lain bersedia menerima pandangan kita? Yang ketiga, adakah orang lain bersedia untuk mematuhi segala arahan yang kita keluarkan selepas itu? Ini berat. Sebab hari ini contoh, kita ambil contoh sikit, kita ambil pengajaran sikit. Orang mula bercakap tentang kebebasan bersuara. Betul, kebebasan bersuara, kebebasan memberi pandangan. Tetapi bila sudah ada keputusan terhadap satu-satu pandangan, yang paling sukar bagaimana kita mahu menerima ketetapan yang dibuat oleh pemimpin yang berbeza dengan pandangan kita. Ini satu persoalan. Kerana ada orang dia berkerah. Bila dia sebut pandangan, seolah-olah pandangan dia saja betul. Mesti diterima oleh orang. Ini satu penyakit. Yang kedua, penyakitnya, bila orang tidak mahu menerima pandangan dia dan orang telah buat putusan tentang pandangan yang dia anggap baik, dia tidak mahu bersedia untuk mematuhi pandangan orang dan keputusan orang. Ini juga penyakit. Tetapi adakah Abu Bakar akan berhadapan dengan isu seumpama ini dalam menghadapi situasi yang begitu gawat ini? Fa'ajaba wa aqbala minhum as-salah. Ada di kalangan sahabat Nabi berkata kepada Abu Bakar, utrukhum, biarkan mereka. Wa ma hum alaihi, dan apa yang berlaku pada mereka, min mana'iz zakah, untuk tidak enggan, untuk tidak mahu keluar zakat. Wa qbal minhum as-salah, kita terimalah sembahyang mereka. Wa ta'allufhum wa ta'allufahum, mulalah kita bersikap lembut dengan mereka. Hatta yatamakkana al-iman fi qulbih, sehingga iman mula kuat teguh di dalam hati mereka. Wa ba'da dhalik, selepas itu sayarfa'una zakah, mereka akan bayar zakat. Sahabat beri pandangan, sebahagiannya berkata begitu. Abu Bakar dengan ketegasannya dan ijtihadnya menjawab kepada para sahabat dengan jawapan teguhnya ia di atas kebenaran, ghairil mutanazil anhu, tidak bersedia bertolak ansur, awil musawami alaihi, dan tidak bersedia untuk berunding lembut dengan mereka. Wallahi, kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi, demi Allah, lau mana'uni inaqan,
kalau mereka enggan untuk membayar kepadaku sekalipun iqalan, tali unta. Kalau tali unta tu mahal yang wajib bayar zakat. Kanu yu'addunahu ila Rasulullah. Mereka pernah bayar kepada Nabi SAW. La uqatilannahum ala manih. Aku benar-benar akan memerangi mereka kalau mereka enggan bayar zakat kali ini. Inna zakah haqqul mal. Zakat itu adalah hak yang ditentukan daripada harta benda seseorang. Wallahi demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Aku akan perangi orang yang memisahkan kefarduan sembahyang dengan kefarduan zakat. Tak kala Abu Bakar mahu memerangi orang yang enggan keluar zakat, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang berbincang dan berdialog dengan Abu Bakar. Faqtana Umar ba'da dhalik bima dhahaba ila Abu Bakar. Mari dialog, mari bincang. Sehinggalah Sayyidina Umar mula rasa tenang, rasa berjinak untuk menerima juga pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Sayyidina Umar datang bertemu dengan Abu Bakar. Alama nuqatiluna. Sayyidina Umar ni datang. Apa masalah ni? Dah dia sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, jika mereka lihat apa yang mereka tidak setuju terhadap seseorang sahabat Nabi, mereka datang terus bertemu dengan sahabat tu. Kita kadang-kadang tak. Saya tak setuju dengan Ustaz Makna. Contoh. Saya tak bersetuju dengan Ustaz Makna. Dah awak pergi jumpa Ustaz Makna, tanya dia. Tak ada. Kadang-kadang orang tak mari jumpa kita pun. Tanya. Contoh. Ada orang dia tidak setuju dengan seseorang tu. Saya tak setuju. Dia tidak setuju. Dia cerita di kedai kopi dengan orang yang dia tidak setuju. Dia tak jumpa. Ini masalah. Sedangkan sifat akhlak yang diajar oleh sahabat-sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni, dia tidak bersetuju dengan pendirian yang dibuat oleh khalifah. Dia datang tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Sayyidina Umar mula rasa lega, rasa cukup untuk menjinakkan hatinya menerima pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Alamah, atas apa engkau nak memerangi? Kan kita nak memerangi orang-orang ramai yang sedang murtad ini. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujjah. Sayyidina Umar bawa hujjah. Umirtu an uqatilan nas. Rasulullah bersabda, aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka menyebut tidak ada Tuhan. Mereka menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Fa'idha qaluha, apabila mereka menyebut dua kalimah syahadataini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, nescaya selamatlah darah-darah mereka dan harta benda mereka daripadaku, illa bihaqqiha, melainkan tidak selamat darah daging mereka dan harta mereka dengan haknya, dengan hak kalimah syahadah. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar terus menjawab, wallahi, demi Allah wahai Umar, kalau mereka pernah mengeluarkan zakat dengan tali unta yang ditetapkan, walau mana'uni, kalau mereka enggan untuk membayar zakat, walaupun tali unta yang mereka pernah membayarnya kepada Nabi SAW, laqataltuhum alaihi, aku akan perangi mereka kerana enggan bayar zakat. Inna zakah haqqul mal, kerana zakat itu hak yang ditentukan oleh Allah atas benda. Wallahi, aku akan perang mereka yang membezakan dan mengasingkan sembahyang dengan zakat. Sekata Sayyidina Umar, fama huwa, apa dia? Illa an ra'aitu anna Allah syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa'araftu annahu al-haq. Bila aku dengar hujah dia, sebab hujah dia, kalau baca Quran, zakat, Quran, sembahyang, zakat, sembahyang, zakat, Allah Ta'ala tidak pernah memisahkan ini. Ini hak Islam, zakat ini. Bila aku mendengar ulasan dan penjelasan Abu Bakar As-Siddiq,
fama huwa tiadalah itu melainkan aku berpendapat sesungguhnya Allah Ta'ala telah melapangkan dada hati Abu Bakar As-Siddiq untuk berperang, dan aku tahu dan aku yakin bahawa itulah kebenarannya. Sayyidina Umar mengambil zahir hadis yang dibacanya, walladhi yuqarriru ismatad dam bin nutq bi syahadataini, orang yang memutuskan dalam hadis itu selamat darah dagingnya dengan sebab menyebut la ilaha illallah. Walam yaltafit, tetapi Sayyidina Umar tidak melihat, tidak memerhati pada sudut yang telah dilihat latifah, satu sudut yang dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam mengikat sembahyang dengan zakat. Tidak boleh mengasingkan zakat dengan sembahyang. Tetaplah Sayyidina Umar di atas kebenarannya dan tidak akan sekali-kali berundur dan bertolak ansur satu juzuk pun di antara kewajipan ini. Walaqad kana as-sawad ma'a Abi Bakr. Memang kebenaran bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Kerana itulah Allah Taala telah melapangkan dada Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk menerima kebenaran yang ada bersama dengan Abu Bakar. Mereka bersetuju dan bersepakat dengan Abu Bakar untuk memerangi orang yang enggan keluar zakat, walau sekalipun mereka belum lagi menjadi murtad. Enggan keluar zakat pun kena perang. Murtad lagi-lagilah. Kerana firman Allah, fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum. Maka jika mereka bertaubat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, lepaskan tali kehidupan mereka. Sembahyang dengan zakat tak boleh dipisah. Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada Nabi SAW, Islam ini dibina di atas 5 perkara. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa sawmi Ramadan. Ayat dan hadis itu menyertakan sembahyang dengan zakat dan tidak pernah mengasingkan dan memisahkannya. Bahkan hadis yang menjadi saksi Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu juga menyertakan di antara syahadah, sembahyang dan zakat di dalam riwayat yang lain. Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada Nabi SAW berkata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Ni riwayat yang lain, hadis yang dibaca oleh Sayyidina Umar tadi tidak menggabungkan di antara sembahyang dan zakat. Di dalam riwayat lain gabungkan antara sembahyang dengan zakat. Barulah fa iza fa'alu dhalik, mereka melakukan demikian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Makna hujah yang banyak mempertegaskan dan membenarkan pendirian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kullama tadhakkarna mawqifa Abi Bakrin, tak kala kita mengingati pendirian pakar tentang kegawatan golongan yang enggan keluar zakat ini dan tetap teguh dia di atas kebenaran ini, tarattaina alaihi, kita mula rasa benar, betul, sebab bersetuju dengan sikap Abu Bakar ini. Famadha sayakunu halul Islam wal muslimin law sawama mani'iz zakah wadahanahum wa tanazala an ba'dil haqq wa hakadha yakunu thabat 'ala al-haqq. Bagaimana, apakah perlunya keadaan orang Islam dan umat Islam kalau mahu berunding dengan orang-orang yang keluar zakat dan mahu mengadakan perjanjian dengan mereka dan mahu beransur dengan setengah hak-hak mereka. Demikianlah tetap teguhnya Sayyidina Abu Bakar di atas kebenaran. Wa qad istaqarratil umur fid daulatil islamiyah. Maka akhirnya situasi urusan-urusan negara mula tetap tenang dalam kerajaan Islam ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita telah melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjaya berhadapan dengan golongan murtad. Sayyidina Abu Bakar dengan ketegasannya berhadapan dengan golongan yang enggan keluar zakat. Sayyidina Abu Bakar mampu menyelesaikan perselisihan-perselisihan pendapat di zamannya
Sayyidina Abu Bakar akhirnya berjaya menjadikan kerajaan yang dipimpinnya istiqrar, tetap, teguh, stabil dengan pentadbiran yang baik berhadapan dengan kegawatan-kegawatan yang ada di zamannya. InsyaAllah kita akan sambung semula apakah dia suasana yang seterusnya dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq sehinggalah beliau wafat menemui Tuhannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada sedikit perbincangan pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.